Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to channel. So malam ni Zul akan buat review untuk market di sebelah malam dan ada beberapa perkara yang tu nak tunjuk dekat apa lah untuk malam ni. So let's go to market cap dulu. Right, so inilah market cap untuk malam ni. So Zul akan zoom macam biasa. So macam biasa, siapa masih yang baru dalam guna kita, so inilah benda pertama nak kena tengok apa sebelum masuk dalam kita lah. So kita tengok first ialah total market cap. So total market cap malam ni adalah 2.1 trillion. So slowly berkurangan lah daripada minggu lepas. Minggu lepas dalam 2.3 trillion. So 2 hari lepas pun dalam 2.2 billion. So kurang lah. So tengok volume ada berlaku pengurangan volume untuk tempoh 24 jam. Macam mana daripada minggu lepas kita monitor daripada 280 pagi tadi kalau tu tak silap dalam 260 billion. So sekarang adalah 100 bawah 200 bilion. So kita tengoklah volume, maknanya transaksi untuk dalam 24 jam ni tak banyak lah. And then kita tengok BTC jatuh daripada bawah 40% ke 30%. So ini very good untuk altcoin lah. So let's review main coin. First BTC, kita tengok harga dekat paling lowest dekat 43. So macam price dah turun pun 42. Macam dekat Zul ada target Zul untuk sekali lagi dip, iaitu at least kat dalam 230 ke 29. And then kita nak tengok Ethereum pun Zul punya target dip untuk buy adalah dekat 3000. So dalam 3.3. So nanti kat chart mungkin Zul tengok, tapi kalau ada masa nanti Zul akan tengok lah chart-chart lain. Tapi malam ni kalau boleh Zul nak tunjuk yang chart BTC, dan aku tunjuk lah macam mana Zul buat charting. So siapa yang masih baru boleh belajar dekat charting macam mana Zul tunjuk lah. So Binance daripada 600 minggu lepas turun ke 500. So agak banyak dalam 100. So Cardano ada maintain, alhamdulillah maintain dalam 2 dolar. Looking good untuk Dogecoin pun maintain dalam kuasaan dalam dekat 0.5. And then SRP kali ketiga. And then dua rasa SRP malam ni dah 170 sen. 170 1.7%. So macam ni juga kita ada resistance dekat 1.7. Break 1.7, maknanya target kita lah 2.3 2.4. So siapa yang order SRP, 0.2 SP. So looking good lah. So hopefully BTC tak drop. Kalau drop macam tu target sampai 30, kita akan tengok lah SP balik ke resistance and balik ke support. So dalam 1.4 1.3. So jelas. So let's go to chart. Okay, ni ialah chart untuk BTC. So mungkin ada yang masih baru dalam kat channel tu, so tak tahu macam mana charting. So hari ni Zul akan delete semua yang Zul ada dekat hari ni. So Zul akan buat yang mula. So siapa nak belajar, so boleh tengok lah sikit. So Zul akan delete. So this total delete. So kalau siapa masuk, inilah chart daily. Untuk investor macam Zul untuk simpan long term, Zul akan tengok daily lah. So mainly untuk 4 hours dengan daily. So selalunya Zul buat kat charting untuk daily. So first kali kita akan tengok, kita akan buat identify mana height lah. So kita tengok sini adalah height, paling height lah. Tu height ini, so Zul akan tukar kepada warna hijau lah. So, hijau tu ni Zul akan buat 3, and then Zul akan lock. So ni ATH, so meaning inilah all time high. So Zul akan tulis inilah all time high. So ATH, buat besar sikit. ATH hilang. Keyboard baru less sikit rasa. Okay, ATH kalau mana ni all time high. So harga tertinggi lah untuk BTC pernah pergi. So kita lock. So kita dapat high. So sekarang apa yang Zul akan buat lah, Zul akan ambil Fibonacci. So untuk Fibonacci Zul akan ambil last swing low. So last swing low adalah kat sini, and then kita akan tarik sampai atas. Alright, so kita tengoklah Fibonacci dulu. Sorry, kita buat price dah sampai bawah. So kita cari yang low lagi pada ini. So yang low lagi pada ini ialah sinilah. Tu last swing low. So last swing low to swing high. So kita akan dapat satu box di mana box Fibonacci dah 0.6 0.7. Kita Zul akan panggil tu box golden packet lah. So golden packet Zul akan buat satu golden box. So kat sini, and then Zul takkan lock lagi sebab Zul nak adjust betul. So untuk dapat correct amount kat sini, so Zul akan pergi 4 hours. 4 hours Zul akan zoom dekat sini dan Zul tengok betul tak otak height Zul. Right, so betul kat sini tak ada masalah. So kita akan pergi untuk bawah dan kita tengok kat sini. Right, betul lah lebih kurang lah situ, kat situ. Right, so
list. Okay, ini okay. So akan lock dulu tu, tak ada movement untuk nanti. And then kita back balik dekat chatting. So kita akan start ni lah, buat box untuk support. So selalunya kalau box kat bawah 0.6 seperti tu adalah box support tu lah. So kita akan lock. So selalunya Zul akan buat color tu, boleh ubah lah color apa. Macam Zul pakai orange. So bergantung pada ni lah, bantuan pertanyaan nak pakai color apa kan. So lepas tu apa yang Zul buat, Zul akan tanda untuk trendline dia lah. So ni support Zul akan ni betul-betul untuk support ni Zul akan buat warna orange juga, and then kecil lah 1 px. So kita lock, dan next trendline dekat bawah dia. So untuk Zul lebih monitor senang lah, monitor untuk senang tengok untuk kemudian hari. So ini yang Zul tengok, and then dah kecil lagi satu bawah dia untuk Zul tengok last lah. So ini bottom dia, so meaning this bottom Fibonacci. So sekarang kita boleh delete untuk yang ni. And then sekarang kita nak cari dia punya resistance. So kita dah support, so kita perlu cari resistance. So macam mana tu nak tahu resistance tu valid adalah kita ambil senang je daripada yang outer height ke lower low. So lower low yang dia buat sekarang kat sini lah. So in case kalau besok dia buat lagi bawah, so kita akan tarik lagi lah, tarik bawah ke bawah. So kita ambil paling lower. So punya lower sekarang ialah yang ni. And then so kita boleh check lah sama. So it's okay. Alright. And then kita cari box, dia tarik atas. Dan selalu ni akan buat sama dengan ni lah. So bila sama dengan ni, so kita tahulah yang ini adalah pasangan support resistance. So selalunya untuk resistance tu akan keluar color purple lah. So macam ni, color pun boleh pilih-pilih lah, masing-masing pilih color ni. Macam Zul minat color purple dengan ni lah, senang untuk dia dah biasa kan. So sama juga macam bawah, kita akan buat satu trend line support resistance dia. So yang ni, so just color pun kita ubah color purple, then kita lock, then kita ambil lagi dan kita lock. So kat sini kita tengok lah satu, and then ini ATH, and then tu akan chatting juga untuk ke atas. So macam tu, so adalah investor, so tu expected untuk price ke atas. Tapi sampai mana price tu untuk tu target tu price ke atas, tu buat macam ni lah, pakai Fibonacci. So kita lock ni, inilah 1.2 Fibonacci, ini 1.6 Fibonacci. So kalau price lebih kan ni, so boleh catat kita lah 2.6, 3.6 dan 42. So selalunya last adalah 4.2 lah. So takkan tinggi betul, tu akan cari sistem baru. So untuk lagi cantik, tu akan buat macam ni lah. So buat ini, dan tu akan tulis 1.2. So ini dah 1.2 Fibonacci, dan kita lock. Sama juga atas ni, dan 1.6. Right, 1.6. Alright, kita lock. Right, so 1.6 dah pun kita lock. 1.6 itu 3. So tu untuk yang tu tengok lah. So sekarang ni Fibonacci ni kita boleh buang lah. So inilah chatting tu. So kalau short basic punya tu punya analisis, basic price selalunya akan bermain kawasan ni lah. So di mana kawasan buy kita, kalau betul macam investor, Zul akan buy bila price dah dekat dengan box orange. So inilah kawasan buy tu. So macam tu cakap tadi, Zul pun dah beli 600 USD BT, 600 dolar USDT, $600 untuk BTC. So dah beli pun tadi, lagi tu tunjuk dia punya order. So memang Zul expect akan turun lagi, tapi tak apalah, Zul masuk dulu. Tapi Zul ada lagi 50% modal untuk target Zul kat bawah lah. So kenapa Zul tekat pada target bawah? Okay, lagi Zul akan taruh satu lagi Fibonacci. So then Zul akan cari lagi Fibonacci untuk yang last untuk dip lah. So expected Zul last untuk dip macam ni je, senang. Alright, so kita akan kita akan ambil bawah kali yang paling low. Kalau kita tengok sini, kalau kita zoom out lagi, so kita akan nampak lah sini yang paling bawah lah. So ini expected paling bawah, so paling lower. And then kita all time high, and then kita mungkin boleh zoom sikit, dan kita akan adjust lah kat sini. At least dia tak jauh sangat lagi beza dia. So at least case itu pun rasa dah ok. Dan kita lock, then kita akan buat satu box lah, sama juga box support. So box support inilah, ini expected zone yang price kalau jatuh bawah lagi, inilah paling deep yang boleh dia pergi lah. So takkan lagi ada deep yang lebih bawah pada ni lah. Tapi kalau price boleh je pergi bawah ni. Kalau pergi bawah ni memang Zul takkan top up dah lah. Ini adalah box yang mana box support last untuk Zul beli BTC lah. Kalau di drop lagi bawah pada ni, meaning Zul takkan top up dah BTC Zul. Zul akan simpan je BTC, dan
kita tunggulah dalam setahun, dan mungkin setahun akan price bounce balik ke atas lah. So ni last support zone. So Zul takkan tanda apa-apa sebab mainly Zul akan monitor support ni dulu. So yang ni ada sekadar untuk Zul tahulah kat mana price yang akan berlaku. So kat sini expected mungkin dalam 27, 29. So macam ni lah. So Zul target lah yang paling bawah ni. So kita tengok lagi, mungkin ini yang paling bawah, mungkin kita dapat satu lagi yang mungkin sikit lagi ke atas. So yang ni Zul akan tunjuk dekat right. Yang ni yang paling bawah lah, tapi Zul kata Zul nak ambil yang satu lagi, yang last. Okey, sini ada satu line ni bawah, kita ambil yang ni lower. Okey, kenapa Zul ambil tu? Okey, jom kita zoom sikit. Nanti Zul beritahu lah kenapa Zul ambil dekat situ. Sebab sini ada kira swing low paling last lower low sebelum dia buat naik atas. So kita tengok kat sini kita ada atau high, so dia break lah. So ini dia buat satu sikit. Kalau kita zoom ke sini kita nampak lah. Okay, ni last dia bawah. So Zul ambil yang ni. Then ni box lah, box orange. So box orange ni mungkin lagi ada sikit perubahan. So nanti Zul tunjuk. So kita lock dulu, and then kita buang dia punya Fibonacci, and then kita balik day 1. Alright, so inilah chart yang Zul akan tunjuk lah. Bukan tu, Zul akan monitor untuk sementara. So inilah first basic yang kena buat, identify dulu support dan resistance. So sekarang ni move forward untuk yang lebih extreme. So kita ambil ni lah, Zul akan ambil trend line. So Zul akan cari pattern. So kat sini Zul dapat pattern ni. So di pattern satu, ubah color. Okay, alright. So inilah pattern yang Zul jumpa lah, pattern falling wedge. So falling wedge, kalau siapa nak tahu, falling wedge adalah pattern bullish lah. So mana expected price akan bounce ke atas dalam ikut dalam 68 atau 3% untuk bounce ke atas. So itulah expected tu lah untuk bounce. So kita pun berada di support dan bawah trend line. So expected untuk naik ke atas tu adalah tinggi lah. Tapi price boleh, kita hanya mampu predict, kita hanya boleh ni lah agak lah. Tapi price yang last kali price jugalah, kita pun tak tahu price tu pilih ke mana. So kita just boleh macam cari macam nak cakap, kita boleh predict ke price tu ke mana. Tapi berlaku tidak, itu bergantung pada market lah. So dia kata lock tetap bergerak. Okay, so macam mana nak tahu price target untuk falling wedge, falling channel. So selalunya Zul akan ambil ni warna pre swing low to atas high, then Zul akan ukur macam ni lah. Then kita lock, kadang kita tengok kat mana price tu. So kalau tengok inilah pada magic yang akan berlaku. Nampak macam mana Fibonacci dan trend line dan apa-apa semua tu akan dia tengok price target dia betul-betul kat 1.6. So dia bukan price tu, dia takkan pergi sesuka hati dia. Dia ada satu point yang akan dia pergi. So macam mana Zul detect? Kat bagilah tengok dia align dengan price tu dengan 1.6. So align. So maknanya price ni legit lah. 78 tu dia akan sampai bila tak tahu. Tapi sekiranya inilah kita kena tengok lah, kena break dulu lah. Kalau betul break ni, and then kita punya perjalanan memang ke 78k lah. So Zul punya expected lah. Sebab tu tadi tempat tu tadi Zul masuk 600 dah kali Zul dah masuk position. Nanti Zul tunjuk lah. So itu yang first trend line untuk Zul tengok lah. And then Zul ada nampak lagi satu lagi pattern, iaitu pattern head and shoulder. Tu pattern shoulder tu yang kat sini. So bila head shoulder tu berada di atas, dia pertandakan price tu akan jatuh bawah. So sekarang ni kita ada dua pattern. Banyak satu pattern menunjukkan harga ke atas, satu pattern menunjukkan ke bawah. So kat sini sebab itulah Zul tadi tak masuk all in, Zul masuk 50% aja. Sebab Zul expected kalau 50% tu naik, alhamdulillah untung. Kalau dia turun bawah lagi, so Zul ada lagi modal untuk dalam 5% untuk buy lagi sekali dip. So kalau untuk head and shoulder ni, kat mana dia punya target? So target dia lah kat sini lah. Kita ambil height head ke ni bottom tu. So kita akan measure macam ni lah. So sama measure macam ni. So expected price akan jatuh ke dalam 28k. So kita tengoklah 28k tu betul-betul align dengan balik seperti ni lah, lower low ni. So expected dalam 29k ke 30k. Tu adalah tempat yang Zul akan beli lagi lah.
untuk yang ni. So nanti kita akan ubah sikit untuk ni box ni untuk sama align kan cahaya ni. So kita cari ada tak yang Fibonacci yang align dengan kita punya price target. So kita delete dulu. And then nak tunjuk satu yang untuk cantikkan chart kan, kita pakai yang ni. Satu lagi kita pakai, okey, begini kita akan ada head and shoulder. So pakai head shoulder, kita ambil yang ini, right, left shoulder atas, okey, sini right shoulder, dan dia lari sikit, tak apa, kita adjust, boleh adjust, tak masalah. Shoulder, left shoulder, head. Okay, kita ambil and left shoulder. So ini tak nak pakai tak apa, tapi just kalau nak suka-suka boleh je, boleh pakai kan. So macam cantik lah cat tu. Okay, so ini kita pakai, so kita lock lah. So sekarang kita nampak dah head and shoulder gitu lah. So left shoulder, head dengan right shoulder. So price target kita bawah ni, so expected, tengoklah macam mana price break. So sekarang ni price dalam B2 lah, macam tu cakap, bear and bull tengah fight lah, siapa nak menang. Kalau bear menang dia akan turun bawah, kalau bull menang dia akan di atas. So kita tengoklah macam mana expected. Kalau mungkin ini adalah ni dip yang last dip, ataupun ada lagi satu dip bawah. So expected kat sini. So dia tengok ada lagi tak Fibonacci, last Fibonacci, kita tarik. Right, so yang tu nak tengok sekarang lah yang ni. Okay, tu ambil yang ni dulu. Siok ni ATH or time height. So kita tengok kat situ adalah satu lower yang baik untuk kita tarik, untuk jadi Fibonacci lah. So right, so nampak yang ni je sebenarnya. Okay, kita tarik yang dulu, kita tengok macam mana. Right, kita ambil Fibonacci dan tarik. Right, swing low to swing high. So light masih kat ni yang sama buat tadi. Ambil swing low. Right, so rasa yang ni better lah, tu better. Yang ni dalam better rasa sebab apa? Kita ada satu ni satu tengoklah trendline yang cantik kat bawah ni yang macam kita support, and then low ini dia boleh break terus buat ni lah running kat atas. So kita ambil yang ni lah. So ambil swing low yang ni, then bila kita lock dan kita ambil yang ini. Alright, so ini adalah dia punya support lah. So support untuk next support last. Okay, kalau dia turun bawah lagi, so expected price tu akan dalam ni lah. So ini kalau sampai tu lah. So kita tengok macam mana Fibonacci tu align tak. So kalau 0.3 sama dengan kita punya line Fibonacci, yang ni pun sama, yang ni pun sama, ni sama. So legit lah. So Fibonacci yang kita Zohoko ni boleh legit boleh pakai, sebab dia punya trend line tu sama dengan line-line yang Fibonacci kat atas. So kita boleh delete yang ni, and then aku tengok yang ni lah. So sekarang tu nak tunjuk lah, sebab ini yang tu monitor lah. So apa expected tu untuk price BTC ialah kemungkinan price akan break. So tu tengok daily pagi esok, kalau daily ni close ke bawah ni, confirm lah, meaning head shoulder ni akan ke bawah ni, then tu akan buy another dip lah kat sini. And then Zoom pun dah masuk dip kat sini, kemungkinan juga price akan bounce ke atas, sebab inilah support yang kuat, dua support. So kalau kita tengok price ni bounce ke atas ni, meaning head and shoulder kita dah tak valid lah, head and shoulder kita dah tak boleh pakai lah. And then meaning head and shoulder tu kita boleh eliminate lah, buang daripada charting kita lah. So sekarang ni head shoulder tu masih valid, sebab lagi dia masih price kat dalam range yang kita boleh belum break lagi. So, tapi kalau kalau price naik atas kat sikit lebih pada ini, so head shoulder ni kita boleh buang lah. So then kita ada hanya satu pattern lah, itu pattern channel. So expected price akan bounce lah. So hopefully tak ada lagi bounce ke bawah ni, sebab kalau bounce ke bawah ni maknanya koin-koin lain pun akan cedera teruk lah, jatuh. So hopefully ni last bounce, and then kita akan buat slowly recovery lah, recovery dan break ni bull. So macam mana nak tahu bull kembali kuat? Bila price break dia punya resistance. So bila break support ialah itu petanda kita punya BTC dah dalam keadaan bull lah, yang strong bull. Okay, so untuk BTC kan, tu rasa harap yang tu dapat membantu. So kalau untuk future video, kalau masih
nak Zul tunjukkan cara untuk charting, and then ada pattern dalam untuk Zul akan tunjuk lah pattern-pattern. So macam polling channel adalah pattern untuk bull, and then ada juga pattern-pattern untuk bear. So kalau berminat nak tahu, so guys, please like, subscribe, and then tekan button bell lah. So kat situ je yang Zul boleh tolong, dan itulah untuk tunjuk macam mana charting dan chart pattern. So kalau suka yang video yang buat tu, please like dan subscribe guys. So let's go, kita sebelum Zul akhiri Zul punya video malam ni, jom kita tengok intai sikit-sikit chart lain. So untuk chart Ethereum, so ini yang tu dah buat sebelum ni, so tu tengoklah. So macam Zul cakap, kita ada support and resistance kat sini 4 hours lah. Kalau 4 hours boleh nampak lah, sebab untuk Ethereum daily terlampau padat. So macam tengok tu ada support dan resistance sebelum ni kat sini. Alright, so yang ni sebelum ni kita ada support resistance kat atas ni. Yang ini support resistance, kemudian tengok price betul-betul lah, price tu betul-betul balik ke dalam kawasan kita punya resistance sebelum ni. Alright, and then dia bounce balik ke bawah dan buat satu pattern, iaitu inilah satu lagi pattern, iaitu pattern descending wedge. Descending wedge ni adalah pattern untuk bear. So tengoklah betul-betul break dia tu bawah, and then sekarang dia pun dah break support. So kita perlu cari resistance yang baru lah. So sekarang ni resistance baru adalah kat sini. So expected price kalau dia naik, mungkin dia naik sini, kan depan dia bounce atau tidak, atau tengoklah, bergantung pada market. So inilah last kita punya resistance. To expect kalau BTC jatuh lagi, so dia akan jatuh ke bawah lagi lah. So hopefully dah tak ada lagi jatuhan untuk BTC dan BTC recover lah. So sebab tu Zul akan dapatkan satu lagi resistance. So yang ni swing high to swing low, so kita akan dapat inilah resistance yang baru. So ini resistance baru kita. So untuk mengatakan Ethereum tu strong bullish, price kena break inilah, kena break tu punya board resistance. So barulah tu boleh anggap price Ethereum dalam keadaan bullish. So sekarang ni masih dalam range. So kita delete yang ni. Right, so delete, mungkin kita ubah sikit yang ni. So yang ni boleh ubah lah bila board tu berubah. So line ni pun kita boleh ni lah, boleh ubah. Right, ini so nanti itu ubah lah. Itu adalah kalau tu buat tu memang jadi panjang lah video ni. So let's go, kita cari support tu. Support inilah last support. So macam mana tu dapat support ni lah, macam juga ini adalah strong base. So daripada all swing low to swing high, tu basically tu dapat ni lah. So yang ni bawah sikit, so atas. Yes, so swing low to swing high tu dapat support ni. So support dah pun break, so dia punya expected sekarang support ni dah menjadi resistant lah. Ikutkan support ni dah resistant, and then dia akan sepatutnya kalau price akan bounce ke bawah lah. So ke bounce ke bawah tu ke mana ke bawah tu kan. So kita akan jadi lagi di mana resistant, kat mana lagi support yang ada kat bawah. So kita ambil ini. So kalau tu tengok sini, right, kita tengok inilah last swing low. So kita boleh tengok ni. And then kalau kita nak ambil yang atas sikit, okay, kalau tengok kalau dia break ni all time high ni, so probably kita ambil yang ni. Right, so saya ambil yang ni. So sebab ni lah all time high, dan ni swing low dan terus naik ke atas lah. So ambil yang ni, and then kita tengok lah macam mana reaksi dia. Right, so kita lock. So ni maknanya yang bawah lagi. So kita ni loh, yang ni kita boleh ubah lah sikit, kita delete dan kita buat baru lah, senang. Then dia akan ambil box. So ni Zul punya expected. So kita linkkan yang ini color support. So support Zul akan buat orange. So masing-masing boleh color sendiri lah. So sekarang kita ada support dan resistance. So atas ni ada resistance dan support. So expected price adalah untuk bermain di kawasan ni lah. So basically yang ni kita boleh delete lah. So yang ni maknanya kita dah tak pakai lah, maknanya untuk support ni dah fail, dan kita pun dah ada support baru ke bawah ni. Then so yang Zul monitor sekarang ni, and then kita tengoklah macam mana price reaksi. Sama ada buy bounce di sini. Selalunya kalau nak buy sini dah ok untuk buy, dan expected buy bawah lah. Tapi macam dia cakap, betul sebenarnya expecting untuk BTC. Kalau BTC jatuh ke 30k masa tunjuk sebelum ni, yang ini yang tadi tu, so sebab kita ada head and shoulder, and then kalau head shoulder tu valid, meaning kita akan tengok lah price akan jatuh lebih kurang dalam 30k
29 ke 30k. Tu kalau benda ni jadi, kita akan tengoklah Ethereum drop lagi lah. Drop lagi, sama ada kalau Ethereum sempat dulu regain ke resistance. Kalau resistance sempat regain ke resistance, meaning dia akan bounce sini lah. Tapi kalau tak sempat kat situ, kat mana box dia tu. So kalau price stay dalam kawasan ni, so kita akan tengok. Sekejap kita delete dulu untuk lebih senang chatting tu tengok. Right, so kalau price Ethereum masih lagi ke kawasan support and then BTC jatuh, so akan tengok lah possible price akan jatuh. Kita ambil swing low to swing high. Tu yang ni adalah last support lah untuk Ethereum. Alright, so last swing low tu swing high lebih kurang macam ni lah. Sini, and then kalau aku tengok kita tengok dia punya box tu, sinilah box dia. So tak lagi banyak pun daripada box atas tu. So meaning expected zone kalau price tu jatuh untuk BTC, so kita akan tengok lah expected price tu akan jatuh ke kawasan at least sini 30 ke 9 ke dalam sini lah. So masih lagi dalam box yang ini, so yang ni Zul akan buang lah. So tak apalah, yang ni kita tak pakai sebab kalau kita chatting banyak kan nanti semak kita punya ni lah, kita punya chart. Try to delete ni. So expected zone price akan jatuh bawah benda ni and then bounce lah. So ini Zul akan tunggu juga untuk buy. So Zul masih ada lagi 50% punya dana untuk ni, untuk buy. So tengoklah sama ada buy tu di Ethereum ataupun di BTC. So dah Zul rasa malam ni itu je yang Zul sempat cover sebab Zul rasa dah kalau boleh Zul tak nak buat video panjang lah, at least dalam 20 minit je. So guys, if you like kalau suka Zul video yang Zul buat untuk malam ni, untuk Zul terangkan macam mana Zul chatting, dan in future mungkin boleh belajar lagi cara chart pattern chart, apa maksud chart pattern tu, meaning falling channel, triangle, kita ada macam wish, so kita ada tenant, flag tenant, so banyak chart pattern. So kalau siapa nak tahu lagi lebih dalam, so please like, subscribe dan tekan button bell. So in future slow by slow boleh belajar daripada apa yang Zul share. So guys, jumpa lagi esok di waktu pagi untuk Zul review sebelah market pagi. So guys, Assalamualaikum dan selamat malam. Everybody get your fucking hands up.